استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الى ذات النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين المسلمين والمسلمين خصوصا الى الفاتحه. اعوذ بالله الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pertamanya dan selamanya marilah kita lafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang di akhir Syaban dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu yang Rasulullah SAW menyebut sebagai Raudhah Al-Jannah, iaitu Taman Syurga. Terima kasih kepada pihak Modenas telah sudi untuk menjemput saya buat kali kedua untuk menyampaikan kuliah. InsyaAllah pada pertemuan ini kita akan bincangkan khusus tentang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sabda Nabi diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'ala an-niran atau kama qarahu Ahmad. Mafhumnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha, barang siapa yang rasa gembira bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallah jasaduhu 'ala niran, sesungguhnya Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita faham hadis ini, memang mudah faham pun. Siapa yang rasa seronok dengan datangnya Ramadan, seronok nak mai lagi dia rasa seronok dalam hati kita, memang seronok itu kerana Allah, maka janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mungkir. Janji Allah adalah janji benar. Allah akan haramkan jasadnya daripada dibakar oleh api neraka. Tapi kalau sebaliknya dia buat kerok muka, mampu aku tak boleh makan. Kalau orang Kedah ada dia mampu dah tak boleh mencegah darah lah. Tuan-tuan, sebaliknya kalau dia tak boleh terima mai Ramadan, pasal apa? Dia tak boleh makan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala bagi kita setahun 365 hari, 335 hari makanlah tuan-tuan. Ramadan ni 30 hari je, tu pun siang, malam nak makan dengan periuk makanlah tuan-tuan. Tapi ada orang yang bila mai Ramadan dia buat kuat, maka bersedialah dia untuk yang berlawanan dengan hadis tadi. Kalau dia seronok datangnya Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya daripada dibakar oleh api neraka. Sebab itu tuan-tuan, satu peristiwa yang telah berlaku pada tahun 1961 yang telah menggemparkan seluruh dunia pada ketika itu. 1961 saya tak lahir lagi, mak dengan ayah tak tahu jumpa dah, Allahuakbar. Tahun 1961 umat Islam telah digemparkan seluruh dunia perkara yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Bila mana Presiden Tunisia yang pertama namanya Habib Bourguiba, kita mungkin pernah dengar nama Latif Bourguiba lah.
Janggut panjang putih, berlakon untuk guru silat. Lepas tu tak larat dia jadi guru silat, dia berlakon jadi orang tua, kena hantar ujung kampung, duduk seorang-seorang, anak Allah. Itu Latif Bourguiba. Ini Habib Bourguiba. Habib Bourguiba mendapat pendidikan di Paris, Perancis. Dia ni lebih Perancis daripada Perancis. Orang Islam yang menjadi Presiden Tunisia yang pertama telah mengeluarkan perintah melarang rakyatnya, terutama dari kalangan government servant, kaki tangan awam, supaya jangan berpuasa. Dia buat larangan, dan larangan itu telah dikeluarkan kepada seluruh kaki tangan awam. Kaki tangan awam ni senang sikit. Hamba melawat Sabah Sarawak ada kosong, dia boleh terap kan. Jadi dia keluar berkeliling kepada government servant supaya jangan berpuasa. Apa alasan Habib Bourguiba? Dia kata kalau berpuasa bulan Ramadan akan mengurangkan produktiviti. Tak selesai dengan itu, dia telah makan tengah hari Ramadan bersama dengan barisan kabinetnya, barisan kitchen kabinetnya. Saya lepas makan, kita pergi kitchen kabinet lah. Tengah hari Ramadan, panggil semua TV, ambil gambar, pancar live telecast seluruh Tunisia. Nak abang kata, I do what I say. Aku bukan hanya cakap, aku buat. Oh, hebat dah. Tuan, hebat. Hamba jangan duk puasa pasal mengurangkan produktiviti negara, kata Habib Bourguiba. Mungkin kita marah pada Habib Bourguiba. Kalau kita ada masa tu, kita ada buat demonstrasi lah. Buat dah demonstrasi untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap apa yang berlaku. Jadi pandangan ini amat bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hang tak mau puasa, satu hal, hang jangan larang orang lain. Hang tak mau puasa tak apa, hang jangan makan depan orang. Tak puasa, hang pergi masuk lautan, hang makan seorang-seorang. Ni dah, tengok aku tak puasa, boleh makan depan orang. Apakah Habib Bourguiba ni tak tahu sejarah? Dia kena tahu. Pemimpin dia mesti kena tahu sejarah. Nak jadi pemimpin yang baik, mesti belajar sejarah, mesti belajar political science, mesti belajar history. Apakah Habib Bourguiba tidak tahu bahawa bulan Ramadan lah umat Islam hebat? Bulan Ramadan lah umat Islam hebat, di mana peperangan Badar yang pertama berlaku dalam bulan Ramadan. Peperangan Islam menentang kafir Quraisy. Dalam Islam, the first war in the world dalam Islam berlaku dalam bulan Ramadan. Umat Islam menang. Perang, bukan ajak naik bukit. Kita kalau buah kata okay, bulan Ramadan ni kita hiking bukit Tuna Drive pukul 3 petang. Sorry bos, sorry, no way, up and away. Rasulullah perang dalam bulan Ramadan dengan hanya 313 orang tentera Islam, dengan tidak cukup fasilitis peperangan, tapi izin Allah boleh menang. Berlaku dalam bulan Ramadan. Habib Bourguiba tak tahu kan? Tidak tak tahukah Salahuddin Al-Ayyubi menawan Palestin dalam bulan Ramadan? Tak tahukah pembukaan kota Mekah, di mana Nabi berjalan daripada Madinah ke Mekah, kalau kita naik bas hampir 6 jam, berlaku dalam bulan Ramadan? Apakah Habib Bourguiba tidak tahu? Apakah dia buta sejarah? Beliau mungkin buta sejarah, atau beliau juga mungkin tidak buta sejarah. Namun apa yang penting, dia adalah satu sejarah buat semasa dia bukan kita, tapi dia adalah sejarah. Ni tek khutbah ni. Saya duduk training ni pasal 20 hari bulan ni, 20 hari bulan di daerah Yan. Tok Qazi dia mengarahkan seluruh daerah Yan buat program mula pukul 12. Tazkirah terus naik khutbah berkaitan dengan Ramadan. Saya nak balik khutbah ni. Dulu baca ada khutbah ni. Jadi bagaimana pula dengan kita? Sebelum kita sebut siapa Ramadan, jadi bagaimana pula apa yang berlaku di depan mata kita? Kita lupakan Tunisia, kita balik main gurun, kita balik main Bordenas.
Kita lihat saja budaya kita di Malaysia. Apakah kita hebat dalam bulan Ramadan? Apakah kita produktif dalam bulan Ramadan? Di bulan Ramadan, mesyuarat sangat sukar untuk didayakan kerana seorang no idea. Menguak, tumpul kepala alasan Ramadan. Kita banyak tangguhkan projek-projek penting selepas raya alasan Ramadan. Jika di bulan Ramadan kita habis kerja pukul 5 petang, bulan Ramadan, bos, boleh tak kita balik awal? Bos, pukul 4, pasal kita nak buat persiapan Ramadan. Bukan siap pun, balik beli kuih tunjuk. Nah, semuanya gara-gara Ramadan. Nah, jadi tidakkah semua ini mengiyakan apa yang disebut Habib pun gibah? Nampak macam betul pula. Masa mula dengar tu kita nak marah dia. Apa hang punya apply syui? Hang kata bulan Ramadan mengurangkan produktiviti, tapi realiti yang berlaku, Indonesia kata realitas yang berlaku itu. Maka sebab itu saya nak sebut pada petang berbahagia ini, yang pertama, marilah kita seronok dengan datangnya Ramadan. Seronok dengan melakukan beberapa persiapan dalam bulan Ramadan. Nah, persiapan apa? Yang pertama, persiapan ilmu. Nah, puasa banyak tahu dah. Niat puasa pun niat dah. Tapi pernah tak sekali ambil niat puasa tu baca elok? Kalau tak pernah, tahun ni kita ubah passion. Nah, kita bukan nak buat persiapan. Tak lagi ustaz nak balik pergi Tanjung Dawai, awak nak tengok glamour masam. Awak beda makan sok laju sikit. Bini pun sehari 2 hari, bang, jom pergi Tesco bang. Buat apa? Beli gula. Awak gula? Gula gerek, gula kereta dah lega lah. Awak ni nak puasa? Puasa? Lah nak puasa. Kalau tak silap, puasa tak makan. Jadi patutnya kita tak payah beli gula. Mana buat kita? Hak tu pun sudah bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertentangan. Nah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan puasa lah Rasulullah paling tak dapat makan. Kemarin saya pergi tazkirah dekat pejabat saya, bagi tazkirah dekat kawan-kawan. Cukup susah bagi tazkirah kawan-kawan. Hari-hari duk jumpa. Kita duk bersarah kami pun serupa. Tuan-tuan, kita bulan Ramadan lah. Putih air kan, kalau Jahannam bulan Ramadan, people baik saya. People baik oven, my oven. Cik air pun cek tengok takut dia Jahannam. Nak bubuh dia macam bulan Ramadan. Padahal bubuk surah itu ada lagi. Daging karban itu pun ada lagi, kambuh lah air. Jadi duduk cadang lah, Jumaat ni nak ambil cuti, nak buka peti air tu, nak bagi dia cayang. Tengok-tengok, jatuh daging lah, ada lagi. Sedangkan Rasulullah bulan Ramadan tak ada apa. Dalam satu Ramadan Rasulullah puasa lapar. Nak makan apa? Minum je sejuk. Hari pertama puasa, kekasih Allah tak ada apa nak makan. Ada kawan Madinah hari pertama aku hari ni tak ada apa lah nak makan. Makan pagar mutu lah. Ambil balik pergi satu dah tak ada. Tuan-tuan, hari kedua tak ada. Aisyah tengoklah rumah kita ada apa. Aisyah kita nak ada apa? Peti air pun ada rumah kita Rasulullah. Microwave jauh sekali, seru tak ada lah. Kan? Hari ketiga tu lalu dapat ambil konsep lah Aisyah kuku ada apa. Aisyah pergi konsep benda tak ada konsep pergi. Allah mentakdirkan jumpa sebiji kurma. Sebiji ya Rasulullah, jumpa sebiji kurma. Rasulullah kata apa? Alhamdulillah Aisyah, ada juga rumah kita kurma. Maka kalau kita ambil masak tak nak makan. Pun main Maggi ada 2 bungkus bah. Maggi tokoh. Nak buat lagu mana abang duk kalut kerja overtime lah, over apa semua tak ada beli, makan Maggi lah kita. Tokoh. Kok nak kata Alhamdulillah ada juga Maggi rumah kita. Rasulullah jumpa sebiji kurma, Rasulullah kata apa? Alhamdulillah. Aisyah ada rumah kita biji kurma, ingat tak ada apa dah. Rasulullah belah bagi Aisyah makan. Aisyah budak-budak. Rasulullah kahwin dengan dia 9 tahun, kahwin khitbah. Khitbah ni kita boleh nampak anak kita lagu duk mercik sangat. Nikah dulu, anak dia duk rumah dia, anak kita duk macam jangan bagi mereka bertemu. Kalau mereka bertemu main carom pun batal kahwin khitbah.
Dak ni cik nak pergi main kerem ya ayah oi. Kerem bini hang. Tak boleh. Maka bila kahwin dengan Rasulullah masih budak, Rasulullah belah kurma bagi dia puak makan bubur. Oh halapak nak Aisyah. Hebatnya Rasulullah dia tak panggil Cah. Kita masa baru kahwin, ya Aisyah binti Dahman nama penuh. Main lama sikit Cah. Lepas tu Mak Hang. Lepas tu Tok Hang. Lepas tu untuk nak memberi. No, kalau boleh kita kekalkan panggil sebagaimana Rasulullah dekat-dekat nak mati, ya Aisyah, ya Humairah. Humairah putih ke merah-merahan. Biarlah kita hitam ke pekat-pekatan pun tak apa, tapi panggil nama penuh, ya Aisyah, ya Humairah, Maisat. No, dekat-dekat nak meninggal. Kalau kita boleh begitu cantik ya. Panggil. Jadi makan. Tengok Aisyah dapat, Rasulullah belah lagi suku. Kelantan hak tadi suku dah. Dia mau suku kawan suku. Orang Kedah pening. Suku-suku baru setengah. Tengah lagi dia parah. Ni baru belah bagi suku. Baru Rasulullah nak buka mulut nak makan. Dia orang main ketuk rumah. Assalamualaikum. Oh salam, buka pintu rumah. Ya Rasulullah, saya dah 3 hari tak makan. Maka kalau saya jawab apa? Kira hang tak makan. Duduk panas ya sejuk 3 hari. Tidak, kepada Rasulullah bagi orang tu makan. Rasulullah pergi semayang, terus mengadu kepada Allah. Yang ni apa? Anything happen, mengadu ke Allah dulu. Kita Allah last. Habis dah aku, habis bekal dah aku. Malam ni nak try mayang. Bunyi pun try mayang, mengadu ke Allah. Tapi yang kata Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia dengar. Maka kalau kita semua kawan-kawan lain jumpa dah lah kali jumpa kita. Hang baru nak jumpa aku, tadi hang sepak kaki aku, apa tak tahu. Tengok last kali dah Rasulullah, hasbi rabbi jallallah. Hasbi tu Allah lah tempat mengadu. Cukuplah Allah tempat mengadu. Hasbi Allahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah tempat kita mengadu. Mengadu kepada Allah. Allah hantar mai 2 malaikat bertemu dengan kekasih Allah, turun berdebu Masjid Nabawi. Zaid masa tu kecil lagi nampak debu. Malaikat tanya, what do you want Rasulullah? Itu saya terjemah lah. Nak apa? Maka kalau kita singgahlah Nashmeh buah kambing seketul baru tanya lapak tidak kepada Rasulullah. Sekali lagi Rasulullah lafazkan, alhamdulillah, syukurlah Allah dengar pengaduan aku. Hak tu yang Rasulullah mahu. Kalau begitu, satu hari bagi aku tak makan, aku akan jadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Satu hari aku tidak dapat makan. Ketika aku tidak dapat makan itu, aku boleh mengadu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Cantik. Maka apa persiapan yang kita nak buat Ramadan? Yang pertama, persiapan ruhiyah, ruh kita. Sebab itu Nabi sebut bulan Rajab bulan untuk cuci fizikal, bulan Syakban cuci hati, bulan Ramadan suci ruh. Tu dia bagi 3 rangkaian bulan. Rajab cuci fizikal, bulan Syakban cuci hati. Tak mau dah lubak ketupat tak ada anak ayah ni, mengumpat. Dia tu pergi ceramah tanpa lubak ketupat awal. Tupat apa? Mengumpat. Bak tu lah ni pantun orang tak faham. Dia tahu ustaz lah ni ceramah garam dia lah, lembut pantun orang tak faham. Tujuan kami datang hari ini ialah untuk menyunting bunga di rumah tuan. Lah bunga tak ayam lemot baru rumah ambil lah. Tak faham. Bukan jenis bangsa pantun dah. Direct to the point. Direct pun tak faham. Ustaz kata apa aku tak faham. Apa ya? Buat persiapan ruh. Persiapan ruh ialah dengan cara membersihkan hati dari penyakit akidah sehingga melahirkan niatnya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas nak mai puasa kali ni, aku nak ikhlas. Kerana apa? Kerana puasa ini yang pertama bulan Ramadan awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqum minan nar. 10 Ramadan yang pertama tu rahmat, Allah nak limpahkan rahmat. Apa rahmatnya? Sunat yang kita buat bulan Ramadan convert jadi wajib. Wajib yang kita buat ganda 70, ada yang mengatakan 700. Itu rahmat.
Tak rahmat ke bulan Ramadan? Kita boleh semayang satu malam sampai 38 rakaat. Malam ni kita try tengok. Bak dia Isya pun tak dah. Mayang di rumah, sejadah pun tak ada lipat. Bukan you, air tu, air. Tok Guru abang kata kat air senang. Kata kau orang marah. Tidak kata kat kipas. Kipas malah mayang sunat. Aku rajin sikit, tak apa. No. Tapi tengok bulan Ramadan 38 rakaat. Tak percaya, mari kita kira. Qabliyah maghrib 2, maghrib 3, 5, ba'diyah 7 dah. Campur Qabliyah Isya 2, 9, campur Isya 9, 5, 4, 13. Campur ba'diyah 15 dah tu. Oh, clear. Masuk Tarawih 20, 35, betul? Witir 3, 38. Tu tak kira makin main malam. Kita boleh buat setiap malam. Oh, nampak? Malam ni mari kita buat 15 sudah lah. Ustaz buat lah, kami dah lah kerja. Saya pun letih hari ni 3. Esok rehat, esok ada 1. Hari Khamis 4. Subuh SPE tu ada dah. Baik malam. Malam di hujung betul. Tempat mak komando kena tembak. Lepas tembak habis dah, saya pergi tak kena arah lah. Baik. Ini persiapan. Roh kita. Man fariha sonok nama Ramadan. Ada orang sonok Ramadan Ustaz. Kuih banyak. Mereka pun bulan lain tak buat agak-agak. Bulan Ramadan hari-hari sampai muka kita jadi agak-agak lah. Buatlah kau. Buat jamu lah mereka. Main Ramadan stop. Kan? Ini pun persoalan yang kita kena perlu kaji juga. Masyarakat yang Habib Budi dia kata tu nampak macam betul ya. Nampak macam betul ya. Yang kedua, buat persiapan apa? Persiapan fikriyah. Agar Ramadan ini benar-benar aktif. Fikriyah ni perlu membekali diri dengan persiapan fikriyah. Sebelum Ramadan tiba, sebaiknya kita telah membekalkan diri kita dengan ilmu agama. Daripada kita fikir agama. Orang tabligh kita fikir agama. Fikir bahawa Ramadan ni tengok balik. Sebelum ni hidup niat nawaitu sauma adil. Pernah ke tengok niat tu? Kadang-kadang orang tak pernah tengok. Macam semayang, Sami Allahu liman hamidah. Betul kan Sami? Itu Sami value. Dia Sami mendengar. Tu baru cek kan tu. Tak cek ayat akhir lagi. Kena ilmu. Sebab itu saya selalu sebut kata tempat orang tua-tua kita dulu, ayah-ayah kita ilmu bukan ada PhD, doktor apa semua, tapi semayang mereka jaga. Buku perukunan tu duduk selit di bangsa. Habis kita tengok sifat 20 tu dah ada. Sebab mereka itu asas. Asas kita tinggal tu. Ustaz ni ceramah tajuk semayang tak biasa. Politik dalam Islam Ustaz, semangat Ustaz. Semayang. Itu yang kita bimbang masyarakat kita. Semangat tu okey lah. Tapi kadang-kadang kita cek balik kewajipan puasa. Sat lagi insya-Allah saya akan bekalkan, saya janji dah dengan Puan Rita untuk putus sikit panduan berpuasa bagi pesakit. Saya putus sikit lah. Tak ada bagi habis. Bukan saya tak sempat tadi. Sekali saya mungkin sebut boleh lah. Perkara-perkara perubatan yang boleh dilakukan dalam bulan Ramadan yang tidak membatalkan puasa. Dan yang kedua, perkara yang dilakukan batal. Kita sebut sebab ini orang jangan sebut. Perkara yang berkaitan dengan rawatan perubatan yang tidak membatalkan puasa. Ubat titik mata, titik dalam mata, puasa diteguk tak batal. Sebab dia masuk ubat itu bukan melalui rongga mulut. Titik telinga jangan sampai masuk ke gendang. Kalau masuk, buang balik. Jangan. Masuk dah. Makan pada itu. Duk kira nak buka lah. Ni puak-puak gastrik. Gas korang, trik yang lebih. Saya sebut dah dekat hospital, tapi tahun ni dia tak akan buat. Tahun depan kita cadangkan hospital buat bulan Syakban, the end of Syakban, seminggu untuk cek gastrik. Gas kan lebih, trik kan lebih. Kalau betul gastrik, kita boleh bagi ubat. Kita ada solution. Sakit jantung ada solution, takat gastrik. InsyaAllah ada. Cucian telinga dengan syarat tidak sampai ke gendang. Kalau kita sakit telinga sangat, kita buah sikit, agak sampai gendang, tuang balik, tak ada masalah. Sakit kena ubat. Jangan asalkan sakit kerana buka. Sebab
Nabi sebut kalau kita tidak berpuasa dalam bulan Ramadan dengan alasan yang tidak munasabah, tidak munasrawah, tidak Melaka, tak munasabah buat alasan itu, kita tinggal, kita nak ganti balik, seumur hidup tidak akan sama dengan nilai sehari Ramadan. Itu yang kita bimbang. Itu yang kita nak sebut juga. Bagi orang sakit, pil, tablet, ubat yang menyamai yang diambil secara meletakkan di bawah lidah dan tidak ditelan bagi merawat kesakitan dada yang disebut sebagai angina pectoris, saya pun tak tahu datang apa, bagi pesakit jantung, tak bawah lidah, tak telan. Boleh melakukan prosedur tampalan gigi, cabut gigi, bersih gigi, nak cabut gusi pun cabut lah, dengan syarat individu itu tidak menelan apa-apa bahan semasa prosedur rawatan. Siapa pun tak telan gigi. Takkan, doktor kita mana gigi? Telan lah doktor. Cabutlah. Habis dengan gusi-gusi pun tak batal. Tak batal. Semua bentuk suntikan, injection, lapisan kulit, otot, sendi. Kok kita nak pergi Mekah, tiba-tiba bulan Ramadan dia panggil buat injection. Silakan. Penggunaan ubat dalam bentuk sapuan, balutan, plaster pada permukaan kulit tidak batal. Ni tahulah kan. Pengambilan sampel darah untuk ujian makmat, ambil lah 2 timba pun ambil lah. Jangan ambil 2 timba jatuh kelek, itu kita takut. Setakat dia ambil untuk ujian makmat, silakan. Masukkan tiup kecil dalam salur darah untuk tujuan pemeriksaan, prosedur angiogram untuk pemeriksaan jantung. Angiogram ni tuan-tuan, orang sakit jantung kena jaga, saya abang lah. Kita jalan, dia jalan. Kita berhenti, dia jalan. Abang jalan terus. Dia berhenti, kita jalan. Dia masuk melalui kadang-kadang paha, kadang-kadang melalui pinggang. Pinggang dia takut ganggu. Dia masuk satu tiup, dia pergi ke saluran yang tersumbat, coronary bypass tu. Dia tembok, dia pasang televisi 40 inci, kita duduk tengok. Salur darah tu macam sungai gurun. Jalan. Dia sumbat, dia akan tembok. Robot kecil tembok. Tengok. Kawan saya cerita, saya tak lagi. Janganlah. Lepas tu bila dia jalan dah, dia nak kena sendai kan. Ayam bila dia jalan takut keban. Kalau kita buat pendang, kita ambil kelompok nyok tu sendai. Kelantan tak faham tu. Lepas nyok tu bubuh. Kelompok nyok dia bagi. Jadi dia bubuh satu spray. Robot tu bubuh. Tu saya abang, kalau penyakit jantung pada ubat, gastrik lagi ada lah. Bubuh spring tu boleh tahan lama mana. Datuk Dr. Amin KMC, abang kawan saya, disebabkan oleh cikgu-cikgu Amar, saya mengajak budak cerdik. Spring ini tahan 100 tahun. Cikgu mati dulu, spring juga dah lagi. Dan tidak batal. Sebab robot tu bukan masuk melalui rongga terbuka. Dan kita boleh tengok, tu bius separuh tidak batal. Disebut. Ini buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan telah diputuskan oleh JAKIM dan telah disahkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Kan senang. Baik. Tak batal. Proses angiogram itu murah ya, 21,000. Pemeriksaan laparoskop, iaitu pemeriksaan dalaman yang menggunakan alat yang masuk melalui dinding abdomen. Jadi kok dia nak tengok dada kita jadi mana, masuk dinding abdomen, tidak batal. Berkumur-kumur termasuk gagal sehingga air sampai ke tekak. Ubat terapeutik semburan ke mulut yang tidak melibatkan proses menelan, tidak batal. Begitu juga kalau kita bulan Ramadan, kita semayang. Lepas semayang, berasa tertelan air wudu. Rasulullah kata itu bonus bagi orang yang suka semayang dalam bulan Ramadan. Tapi jangan sengaja telan. Aku nak pergi semayang 5 kali, agak-agak boleh telan 5 cm. Jangan. Tertelan tak apa. Takkan Modenah nak kena sedia vacuum pula. Lepas semayang vacuum. Tertelan vacuum tu mati pula lah. Tak apa. Sebab itu bulan Ramadan boleh berkumur. Jangan telan. Terus tak apa. Sejak pun tertelan. Tu dia ni. Hari puasa pertama jaga. Dia duduk biasa dah. Nak main kerja, go. Nak main kerja, go. Tak apalah. Bonus lah tu. Lupa. Hukum Islam terbatas 3 perkara. Lepas ni jangan tanya Tok Guru dah. Terlupa. Nampak orang terlupa. Yang kedua, tak tahu. Hal nombor 1 ni tahu tapi lupa. Hal nombor 2 tak tahu. Tak apa. Nombor 3 tertidur. 3 ni tak payah tanya lah. Hukum dilepaskan. Jadi bius menjalani pengambilan spesies tebisan yang diambil daripada hati
untuk tujuan analisa makna tidak batal. Baik. Rawatan dialisis untuk penyakit buah pinggang tak batal. Cuma kadang-kadang pergi buat hemodialisis ni dia letih. Dr. Aziz Anapi seminggu 2 kali. Dia letih tak apa, lena dekat-dekat nak buka puasa, okeylah. Tidak batal. Penggunaan ubat semburan di hidung tanpa disedut tidak batal. Nah, penggunaan ubat buasir dengan memasukkan semula kawasan buasir pada tempatnya tanpa melibatkan rongga dalam. Orang sakit buasir, dia sapu kat luar, tak apa. Baik. Perkara yang confirm batal dalam prosedur perubatan, penggunaan sedutan inhaler. Banyaklah, lama dah dia pakai inhaler. Dia kata tak batal. Batal. Untuk rawatan asma, untuk paru-paru kronik, kerana inhaler tu bila kita sedut dia ada jisim yang masuk, batal. Jadi jangan guna. Kalau penat juga tak apalah nak buat je nah. Pilot tak apa. Innalillah fitri. Tu tak apa. Nah, sebab penyakit. Memasukkan tiup ke dalam faras termasuk cucian, pemeriksaan vagina atau pengawal perubatan memasukkan jari untuk melakukan pemeriksaan dalaman vagina wanita adalah batal. Memasukkan sebarang tiup alat pemeriksaan dalam saluran kencing. Orang yang kena sakit tak boleh kencing, masuk tiup tu, itu batal. Nah, barium atau ubat pencuci yang dimasukkan sama ada saluran kencing lelaki atau wanita yang disebut sebagai urinary catheter, itu batal. Nah, jangan, sebab kencing tak boleh, ini bahaya. 3 hours kalau tak buat prosedur perubatan, dia naik ke atas, boleh meninggal. Baik, penggunaan alat seperti tiup, teropong jari pegawai perubatan dimasukkan ke dalam dubur atau rektum untuk pemeriksaan adalah batal. Nah, penggunaan bius menyeluruh. Tadi saya tak sebut. Menjalani bius setempat atau lokal separuh tidak batal. Maknanya kalau kita pergi, dia nak buat minor punya pembedahan, nah, surgery ni, bius separuh, sama ada pinggang ke atas, menyebabkan kita pingsan. Atau sebab bila dia bius separuh, dia takkan pasang ni. Yang bius sepenuhnya boleh batal kerana melibatkan penggunaan gas. Bila dia bius separuh, ada bantuan gas, maka gas itulah akan membatalkan puasa. Tu. Jadi itu persiapan secara perubatan. Nah, secara perubatan dia insya-Allah tidak akan membatalkan puasa. Seterusnya persiapan yang kedua, persiapan maliyah. Persiapan maliyah yang diperlukan untuk menyambut bulan Ramadan bukan untuk beli baju baru raya, bukan untuk menyediakan kuih yang lazat, tetapi persiapan untuk bulan Ramadan ini kita boleh berderma. Walaupun Rasulullah sebut kalau kamu mendermakan bitamri, sebiji tamar, kita tak mampu nak beli sekotak, kita beli seorang sebiji petang-petang, sebiji, aku 3 biji, aku tuan. Pergi beli. Besok saya nak pergi beli kurma dekat supplier, dia dapat murah sikit lah. Besok tak banyak 300 kotak nak pergi beli, kawan-kawan kirim. Saya tak berniaga. Saya apa kalau saya berniaga, saya bagi cikgu. Dia murah sikit lah. Kalau orang jual RM10 mungkin kita dapat 7. Beli banyak-banyak sedekah. Inilah persiapan yang Rasulullah sebut maliyah. Sebab itu kedermawan Rasulullah bertambah hebat ketika bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan nak derma apa-apa, tunggu 5 hari lagi, just 5 days. Tapi kalau puasa doktor dah tak boleh tangguh dah, derma lah. Just 5 days, 5 hari saja lagi tunggu. Derma dalam bulan Ramadan. Ramai orang duk tunggu ni, waiting, duk tunggu nak derma bulan Ramadan. Sebab kelebihannya besar. Sebab itu sifat kedermawan Rasulullah akan bertambah dalam bulan Ramadan. Inilah yang kita buat persiapan maliyah. Bulan Ramadan ni kalau boleh derma pergi habis lah, tak apa beda nak makan. Kita tak yakin dengan derma ni. Ustaz, derma pergi habis kita nak makan apa? Saya nak tanya, ada orang guru naik gerek? Tanya dia, awak pakcik naik gerek ni, aku ni yang naik gerek ni, aku derma habis duit kau orang, ada kah? Tak ada. Tak jumpa lagi lah. Saya pun Malaysia ni pusing, boleh kata habis dah lah.
Tak pernah jumpa lagi orang ni geret. Awak pakcik habis duit. Aku derma bulan Ramadan itu, sama-sama habis Ramadan aku muflis. Tak ada. Siapa yang banyak derma, more you give, more you get. More you give, more you get. Kadang-kadang tak balik dalam bentuk duit, balik dalam bentuk kesihatan. Apa makna duit ada 3 juta dalam akaun, buah rian sebiji pun tak boleh makan? Apa makna duit ada dalam akaun setengah juta, gula tak boleh makan? Apa makna duit ada dalam akaun? Datuk Karudin kata, doktor kata, Encik, itu roti atas saja boleh makan. Itu hitam-hitam sikit, itu boleh celup ayam kopi pun, jangan bubuh gula, kasih makan. Apa makna? Jadi tuan-tuan, kalau begitu, apa yang kita ada? Derma. Sampai dalam satu peristiwa, satu hari ada orang main sedekah kambing kepada Rasulullah. Rasulullah tak ada di rumah. Aisyah bila Rasulullah balik, ya Rasulullah, kambing hak orang bagi tadi, saya semua bagi kat orang. Hak tinggal kat kita bahagian kaki, kerana Rasulullah suka makan bahagian kaki kambing. Dan bahagian itulah yang paling kurang kolesterol. No, balik ni kerak kami ikut jalan. Paling reduce kolesterolnya. Nah, Aisyah abang kata Rasulullah, hak lain semua saya bagi kat orang, hak tinggal kat kita, kaki saja. Rasulullah kata, Aisyah, objection, pembetulan. Yang kamu bagi kat orang itulah hak kita, hak kat kita masuk dalam tandas saja. Mana hak kita ni, makan keluar. Hak bagi kat orang itulah hak kita yang akan kekal abadi hari akhirat. Fixed deposit yang tidak pernah rugi, fixed deposit yang kita sedekah, terutamanya dalam bulan Ramadan. Bukan setakat akhirat, dunia dia bakal. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buatlah. Sebab benda ni kena buat baru boleh percaya. Sebab itu derma yang paling baik bukan pada jumlahnya, pada keikhlasannya. Bukan pada kuantitinya, pada keikhlasan. Contohnya, dalam poket kita ada 50,000, orang meminta derma, kita bagi 1,000. Oh, banyaklah kita. Kawan ni ada RM10 ya. Bini pesan beli kotak kerang 3 bungkus. Lebih sikit, ayam sirap Bandung. Dia pun pegang lepas. Kalau pun derma, balik bini zakah. Kalau dia sanggup derma yang RM10 ada dalam poket dia, pada ketika itu, mana habis duit dia? Apa je dia? Apa tak ada? Berbanding kawan bagi 1,000 tadi, dia lebih banyak. Kerana pada ketika itu, dia menafikan dunia buat seketika. Walaupun hanya nilai RM10. Berani buat. Tuan-tuan, yakin tak? Tuan-tuan, kalau bini suruh pesan bagi, saat kita balik ke rumah, bini senyum. Dia senyum kali ke aku tak beli. Rupanya ada kawan yang hantar 6 bungkus di rumah. Betul, Sayyidina Ali pernah satu ketika isteri dia Fatimah nak makan buah apple hijau. Semua apple hijau. Mana ada apple biru tak ada? Apple hijau semua. Lepas tu apple merah pun tak ada mana? Kelabu pun tak ada. Jadi payah juga. Baik, jadi dia pergi beli boleh sebiji aja. Sayyidina Ali tak ada duit. Rasulullah tanya, nak nikah dengan anak aku ada apa? Allah tanya soalan, nak ada apa? Sebab itu kalau tak silap terompah aku dia kata buat mas kahwin. Baik, dia beli sebiji, balik jumpa tengah jalan, Allah uji dia satu orang. Dia kata, Ali, aku dah 3 hari tak makan. 3 hari tak makan. Dia pun pegang apple sebiji, tak apa, belah. Makan separuh sudah, setengah sudah. Setengah lagi pun nak tahu. Habis tuan tu makan. Terima kasih Ali, terima kasih yang baiklah. Tanya Alhamdulillah balik. Dekat-dekat nak sampai dekat pintu rumah, satu orang lagi pula jumpa. Ali, aku nampak ada apple sebelah bagilah. Ali pun fikir sat lagi kalau aku bagi masuk. Aisyah ni Fatimah kata apa pula? Tapi dia ingat. Baik. Jadi tak lagi dia kata, Aisyah ni Fatimah kata, mana apple? Rupa-rupanya dia bagi habis. Dia masuklah rumah, Fatimah senyumlah wahai Cik Mek Molek. Kenapa dia senyum?
Siapa kerja senyum, dia lambat tua. Ya. Bila kita senyum, otak kita ni dia kerja sikit. Kalau kita masam banyak nak pakai otak-otak ni jadi cepat tua. Saya orang yang jangan senyum juga. Itu yang kerak. Nabuh pelapik jadi gitu. Nah, Fatimah senyum. Dia kata, hai, jadi gena senyum ni. Dia kata, orang menantang apple kat saya tadi. Ali kata, kat mana? Dia pergi tengok dapur, Ali kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasal 9. Aisyah kata, saya sudah makan sebiji. Ali tahu, satu yang kita bagi Allah ganda 10. Sebab itu Sayyidina Ali tanya, mana habis biji lagi? Aisyah kata, saya makan, lapar tunggu abang lama sangat. Yakinlah dia. Mungkin dia tak balas dengan apple, dia balas dengan benda lain. Mungkin dengan RM10 kita derma hari ni. Nampak tu derma lalu tu. Derma hari ni, balik-balik tak lagi, kita terlepas daripada aksiden. Mungkin anak kita duk main naik atas apa, duit terlepas. Allah Ta'ala ni dia boleh bagi macam-macam. Jangan kita lihat hanya kebendaan semata-mata. Dan yang terakhir, persiapan yang terakhir ialah persiapan yang perlu kita lakukan ialah kita siaplah segala tubuh badan kita supaya kita bersedia untuk berada dalam bulan Ramadan. Ni kita nak sembahyang tarawih. Kalau ada ubat patut pergi ambil, jumpa pakar dan sebagainya, kita buat. Kita buat kerana kita seronok datangnya Ramadan. Dan tip yang terakhir yang saya nak sebut pada petang ini sebelum kita buat tahlil, saya lagi terus kena bergegas balik. Malam ni ada forum Ramadan yang terakhir, tajuk dia Ramadan terakhir tu di Masjid Alok Mengkudu sama dengan Ustaz Isa Abdul Rahman dengan Ustaz Lutfi, patut Ustaz Usam dia terpaksa pergi Kuala Lumpur petang ni juga. Tan Sri Halim nak jumpa dia sebab Tan Sri Halim nak bergerak pergi Mekah, jadi nak bagi untuk buat mahat tahfiz dia. Jadi apa tip untuk nak dapat Lailatul Qadar? Mudah saja. Kekalkan maghrib berjemaah, isyak berjemaah, tarawih berjemaah, witir berjemaah. Lepas tu balik lena gerong-gerong tak apa, mangkit subuh berjemaah. Saya ulang balik, kekalkan maghrib berjemaah, isyak berjemaah, tarawih berjemaah, witir amat dituntut berjemaah bulan Ramadan. Jadi geng teh tarik, kopi tarik 8 balik ni tak ada masalah. Tu geng saya semua tu tak ada masalah. Lantik satu ketua geng teh tarik, nampak hang soban kemas sangat, hang jadi imam untuk witir kami sebab dituntut berjemaah. Malanglah kalau orang semayang tarawih tak buat witir. Kita bimbang witir ini kunci untuk bawa pahala dan naik bertemu dengan Allah. Tiga buat, ataupun lantik satu spike bagi tahu, okey, Tok Imam nak witir dah, patah balik, tinggal teh tarik, patah balik semayang witir bersama imam. Tak ada masalah. Sebab semayang tarawih ni semayang rehat. Patut, okey, Tok Imam kata kita dah buat 10, kita makan roti canai dulu belakang. Roti canai dengan orang semua balik dah. Nah, baik. Jadi kekalkan. Esok mai subuh berjemaah di surau kat di masjid. Lakukan sepanjang Ramadan. Kita sudah layak dapat Lailatul Qadar, kerana Lailatul Qadar ini bermula daripada waktu maghrib sehingga fajar subuh. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunaikan sembahyang isyak secara berjemaah, seolah-olah dia sembahyang sebahagian qiyamul lail, sebahagian daripada malam. Barang siapa yang menunaikan subuh secara berjemaah, seolah-olah dia sembahyang sepanjang malam. Makna malam itu kita sudah layak dapat Lailatul Qadar. Cuma 10 Ramadan yang terakhir, ambillah, buatlah lebih sikit. Kerana Rasulullah 10 Ramadan yang terakhir, Rasulullah tak keluar daripada masjid. Kita jangan buat kerja lagu tu, saya ikut Imam Ligan. Saya nak ikut Rasulullah sampai rambut dia pun dia suar kepala, Aisyah tolong sikat, masuk balik. Kerana Rasulullah amat takut Ramadan yang akan pergi. Sebab itu para sahabat Rasulullah seronok datang Ramadan, menangisi pemujian Ramadan. Ikutlah sunnah Rasulullah. Nak main Ramadan ni seronok. Kerana apa? Yang terakhir, kerana Allah nak bagi peluang. Kalau kita tak dapat peluang, kita lah manusia yang paling celaka. Disebut dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Buku tu pun saya tengok dia ada, Fadilat Ramadan, yang dibaca oleh sahabat-sahabat kita daripada tabligh ada. Rasulullah kata apa? Datang Ramadan, tiba-tiba kamu tidak dapat keampunan,
kamulah manusia yang paling rugi, dan kamulah manusia yang paling celaka di sisi Allah. Pasal apa Allah bagi tawaran, kita tak mau. Kalau Sultan Kedah telefon, orang Moderna cari 10 orang, saya nak bagi seorang 2,000. Kita telefon balik kat Sultan, saya tak ingin duit Sultan. Sultan tanya, ada negeri mana nak hidup? Ini Al-Malik, Al-Malikul Malik, Sultan, segala Sultan nak beri tawaran kepada kita, mungkinlah bukan dalam bentuk duit. Sebab itu orang kata, kira dengan mic kuliah malam-malam, baik aku je putih kerang untung. Pergi semayang boleh apa? Memang tak boleh apa. Kalau semayang sujud boleh RM1. Cakap apa? Surau ni tak jelui. Surau ni pernah buat sama dengan hanger fuang. Sujud RM1 dia tak, aku hari ni tak ada duit, pergi semayang sunat boleh 10 rakaat, boleh RM10. Boleh makan sikan dah. Bukan jaminan itu. Jaminannya yang pertama Ramadan rahmat, yang kedua keampunan, yang ketiga pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itulah temuan kita petang ni. Kalau ada soalan, insya-Allah saya boleh cuba jawablah kalau ada soalan. Ada soalan ke? Ustaz, ada satu soalan. Ya. Macam kahak tu ketelan kena? Kahak yang dia terkeluar dekat-dekat dengan rongkong lah. Itu kena buang. Kalau bau khub, dah air. Kalau khayak, buang. Tapi secara umumnya, buanglah kahak itu. Kalau telan balik pun tak ada manfaat, bimbang-bimbang takut membatalkan. Maka, ya. Kalau betul ada seorang tu, kita nampak dia memang seorang tenaga lah, dia minta temua. Dia minta temua, dia kata nak tempat, dia sakit lah. Dia punya lah, macam mana kita nak temuakan tu ke? Baik. Bila seorang minta, sama ada dia penagih ataupun tidak, eloklah bagi. Sebab apa? Kadang-kadang dengan kita bagi itu boleh bantu dia. Mungkin pada expectation kita, mungkin kita kata dia nak beli dadah, tapi dah dia tunjuk kaki dia, kita tetap akan dapat pahala dan tidak kurang pun. Kalau dia beli dadah sekali pun, kita tetap dapat pahala. Kan? Maka niat kita lah. Saya bagi contoh gini lah. Kita pergi makan kenduri rumah orang, kawan ni kaki bomoh karang, tak faham kaki nombor ekor bomoh karang. Kita jangan tanya dia, ni hang jamu kami ni ambil duit mana? Fekah. Tak suruh tanya, don't ask him. Makan sudah. Sebab yang haram dia, kita tak ada masalah. Cuma kalau kita nak jaga juga tak pi, itu terserah. Tapi kalau kita tak pi juga, sampai bila dia nak dekat dengan Islam? Macam penagih dadah tadi, mungkin sama bagi itu kita doa kepada Allah. Boleh nasihat dah. Ni saya nak bagi RM10 dengan nasihat Ustaz. Nasihat yang berbayar. Tapi kalau dia kompon pergi beli dadah tu, kalau tuan-tuan tak mau bagi itu pun terserah. Kalau macam dia tunjuk kaki dia sakit, mungkin kawan sakit sungguh. Sebab jerat dadah ini sudah menjadi kesilapan dia, tapi dia tidak akan terlepas. 99% dia tak akan terlepas. Maka kita kena bantu dia. Okey, ada lagi soalan? Ada soalan ni? Ustaz, kalau berpuasa kan, kalau kita berpuasa, kalau kita buat satu benda yang halal lah, dan kita yang saya faham, kalau kita berpuasa, kita puasa tu, pahala puasa tu memang tak dapat kan, dah berubah kan. Lepas tu kalau macam kita tak buka aurat ke, buat benda-benda yang lain, yang haram yang lain tu, puasa kita pun boleh tak? Baik, ini yang Rasulullah SAW bersabda, ramai yang berpuasa tapi hanya dia boleh lapar dan dahaga. Dari segi puasa, valid dan sah, dia tak perlu ganti. Cuma perbuatan dia itu kadang-kadang menyebabkan pahala puasanya kurang. Oleh itu, disebabkan kalaulah kita ni misalnya rasa-rasa macam puasa hari ni aku boleh lapar dan dahaga, kan? Pergi pasar malam tak pergi pun tak kena, pergi lagu duk kata lah, tak tengok pun lagu balik kan. Tengok kali pertama tu tak apa, kali kedua kalau gitu kita tengok dengan gigi Ustaz.
Maka kalau kita rasa macam tu, kita masih ada peluang di malam hari untuk kita cover up balik. Ini peluang. Jadi soalan Tuan tadi tu, kita nasihat kawan-kawan yang macam tu lah. Dari segi puasanya sah, taklah batal selagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa. Tak bertuduh tidak batal puasa, dia mengumpat tak batal puasa, cuma kurang pahala ataupun pahala tak ada, cuma segi nak cover balik pahala, kita lakukan amal ibadat. Itu yang Rasulullah sebut sabit dalam hadis. Satu ketika malaikat disuruh oleh Allah untuk semak pahala orang ini. Cek tu, hak fardu dia buat ke tak? Tak buat. Kalau fardu tak buat, hak sunat ada tak? Sunat ni nak kampung kita. Maka peluang berada dalam bulan Ramadan ini, kita nak cover up balik segala kesilapan kita yang kita lakukan, supaya kita punya balance bila bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, balance kita cukup untuk memastikan kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah orang yang dia sayang benda tak ada dosa. Ada setengah orang bila kita suruh dia buat dia sayang benda. Dia sengaja mencari alasan untuk tidak puasa, kan? Jadi dia cakap hak dia kata tu salah sebenarnya. Kalau dia puasa juga, dia tak semayang, mungkin akhirnya dengan sifat puasa itu menyebabkan dia boleh semayang. Kalau dia pakai dak tu boleh tunggu mati lah. Jadi kita jangan duk contoh lah di kampung, ada orang yang semayang dak apa dak, tapi abang kita dapat kenduri, dia bagi paling banyak. Kita tengok duk kata kat dia, semayang budak duit kenduri yang tak terpakai. Jangan. Moga-moga dengan harapan dia bagi-bagi tu, kita panggil dia makan kenduri, dia teringat kau nak semayang. Ini kaedah. Kita jangan tolak tu. Rasulullah tak pernah tolak. Rasulullah Yahudi balik sampah, ada orang balik sampah kat dia, balik-balik tengok hari tu tak balik. Sebab tak balik, dia pun naik pergi jumpa, awak tak balik, adik aku sakit. Rasulullah turun buat sup, jamu Yahudi tu makan, terus Yahudi tu syahadah. Ini kaedah. Baik. Lagi soalan? Tak apa lah, kita tahlil lah. Ila zatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya wa mursalin wa siddiqin wa salihin wa jami'il muslimin wal muslimat ini khususan ila al-Fatihah. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفر الغافر اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفر الغافر اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفر عنك الغافر وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحن عليها إن شاء الله تعالى من كرام الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا ناعمين حمدا لا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتناله به الرغائب وحسن حاتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونوّر به قلوبنا وقبور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجاداتنا ولمشائخنا وقبور المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفار من حفار النيران. أسدنا اللهم على قراءتنا هذه ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما جليلا وتقبلها منا منك وإحسانك قبولا خيرا مباركا جميلا. اللهم اجعل وأوصل ثواب ما قرأناه من كلامك القديم وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما حللناه وكبرناه حدية ورحمة منك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرف الأعظم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين والكربوبين إلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه واعف عنهم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا نجحته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها فسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا دينا الذي عصمة أمرنا
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اهدنا بداية القرآن وأمتنا على دين الإسلام واهدنا سبل السلام ونجنا من النيران بكرامة القرآن اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فوفي سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Akhirnya kalau ada kebaikan atas apa yang kita dengar pada petang ini, jadikanlah dia sebagai satu panduan dan kita berdoalah kepada Allah semoga kita sempat sekali lagi berada dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Mohon maaf atas kesilapan, semoga kita bertemu di dalam pertemuan dan insya-Allah saya mendoakan tuan-tuan akan berada dalam keafiatan dan kesejahteraan. Insya-Allah berada dalam bulan Ramadan selamat menyambut Ramadan yang penuh keberkatan. Dan terima kasih. Aku qauli hadza astaghfirullah alazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.